على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita muka surat 35. Kata musannif rahimahullah ta'ala, anak-anak yang dikasihi, janganlah sekali-kali kamu buat bermudah-mudah dan tak berahi peduli kepada ilmu usuluddin yang ialah humbi dan asal agama kita yang sebenar ini. InsyaAllah kita nak sambung ni nasihat ujung kitab pengarang kita nak sebut di atas cabaran, fitnah, huru-hara yang ada keliling kita berkenaan dengan akidah. Daripada awal dia bicara dalam bab bagaimana sepatutnya kita kena jadikan akhirat sebagai bekalan, tidak akhirat sebagai matlamat, dan dunia ni sebagai jambatan, tempat bercucuk tanam, seperti mana sabit dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan dalam masa yang sama, dunia yang kita ada ni ada pada dia tipu daya, ada perhiasan, ada perkara yang menarik perhatian, menyebabkan kita lalai. Kita boleh terpedaya daripada maksud kehidupan sebenar, yang kita terpedaya dengan hanya seolah-olah hidup bermaksudkan di sini, sedangkan maksud kita nak ke sana dan bekal kita nak ke sana tu besar sekali akidah. Akidah lah bekalan paling besar sekali untuk balik ke sana. Wasak akidah, wasak amalan. Dan antara perkara wasak akidah tu yang antara kita dah bicara, selain pada syaitan sendiri rosakkan akidah, dia datangkan syak pada kita buat ketuhanan dan buat kerasulan, dan dia datangkan kita ragu apa sepatutnya i'tiqad pada Tuhan. Bahkan kalau perhati memang banyak dah dia berjaya. Lagi kita halusi, lagi kita berguru dengan guru yang boleh menunjuk kita jalan sebenar macam mana nak kenal Allah, nak kenal Rasul, nak kenal musuh Allah, musuh Rasul. Itulah iblis syaitan, itu paling besar sekali. Batu, nafsu. Itu juga Yahudi, Nasrani yang kita duk bicara ni, Wahabi, yang mereka ni adalah perosak-perosak hasil daripada anak didikan iblis syaitan, bukan bahasa gitu, yang telah tersesat. Iblis syaitan ni dia menyesatkan pula di kalangan jin dan manusia, yang manusia dan jin yang berjaya disesatkan ni pula digunakan oleh iblis syaitan, juga nafsu, untuk memperdayakan kita ni yang masih duduk jalan sebenar ni. Bahkan jangan tak tahu, sepanjang hidup kita selagi belum selesai, belum mati kita di atas iman tu, maksudnya memang sentiasa kita dalam keadaan kena berwaspada, berjaga-jaga dengan musuh yang tak pernah lupa, yang sentiasa bersiap siaga untuk membuat serangan bila-bila masa, yang kita tak ada ilmu dan tak bersedia, bahkan lumpuh, tak berdaya, ingatan ke Allah Ta'ala sikit sangat. Begitu juga pada Nabi Muhammad SAW, Rasul tercinta. Mudah-mudahan dengan kita faham cubaan dan rintangan, halangan-halangan jalan untuk Allah Ta'ala ni yang begitu banyak ni, kita makin nak mengaji, nak belajar, nak memahami perjalanan kita hidup sebagai hamba Allah Ta'ala, yang kita kena faham juga apa misi, destinasi, visi untuk mencapai matlamat kehidupan yang hakiki, yang ada iman waktu kita mati sampai bawa ke akhirat nanti, selamat bertemu ilahi. Jadi tiada jalan lain melainkan kita paling besar kena jaga dalam bab akidah lah. Itu yang dia nak nasihat. Kata dia, anak-anak yang dikasihi, janganlah sekali-kali kamu buat bermudah-mudah dan tak berahi. Ni bahasa sana biasa tak berahi ni ya.
Kalau bahasa Melayu standard sebut berahi ni nampak macam jijik sikit, bunyi macam pelat. Air berahi. Benda air berahi. Air yang keluar waktu berahi, air mazi. Berahi ni selalu bahasa kita, bahasa standard ni dia menunjukkan syahwat dan keinginan. Tapi bahasa belah tani, hidup belah hulu perak bunyi gitulah. Mu tak berahi dia makan nasi laut ni. Oh, berahi tu minat lah, selera. Itu dia guna bahasa. Janganlah kita ada buat mudah dan tak ada langsung keinginan peduli. Itu maksud dia tak berahi tu. Tak ada langsung keinginan, tak ada langsung kemahuan kepada ilmu usuluddin. Dan memang dia cakap ni betul ni. Pasal orang yang nak betul-betul berminat dalam ilmu usuluddin ni cukup sikit. Tambah zaman sekarang. Sebut kata ngaji tauhid, tauhid lagi. Ngaji pula sifat 20 lagi. Dia kata macam ni apa macam ahli tauhid dah. Macam dia ni musuh ni, iblis ni dah memang mau musuh, iblis mau tengok dia takut dah. Sedangkan iblis tepuk tangan dengan dia. Apa saya nak guna bahasa belah hulu ni, tak tahu nak sebut lagi bahasa lagi bunyi busuk sikitlah. Apa dia? Berselisih punggung dengan iblis. Macam tu. Selisih punggung. Duk gesek punggung dengan iblis. Maksudnya dah jadi iblis dah. Nauzubillah. Pasal tak ada jalan kita untuk musuh betul-betul dengan iblis ni adalah melainkan antaranya dengan zikir Allah Ta'ala. Zikir ni dia ada serampang dua mata. Satu, menjauhkan iblis daripada kita. Satu, menyedarkan kita pada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kalau kita zikir tapi tak ingat Allah Ta'ala, tu ada masalah pula satu lagi. Pasal tak kenal pula siapa mazkur, siapa yang disebut. Dengan sebab tu kita zikir tak hadir hati. Dan kalau kita ada ilmu pula, tak zikir pula, tak latihan, masalah tak latihan pula. Besar cabaran. Dengan kita mengaji, berguru, baru kita akan tahu rupanya bukan senang juga ni untuk orang datang muka bumi ni untuk sukses di akhirat. Memanglah. Kalau kata berjaya, semua orang berjaya dah. Kalau kata berjaya, semua orang jadi salih, salihat, jadi siddiqin, syuhada, wa salihin, semua jadi pewaris Nabi. Jadi nak sebut benda besar dalam kehidupan kita kalau ikut adalah ilmu usuluddin. Tak ramai ada peduli ilmu usuluddin. Duk sibuk SPM, duk sibuk sijil kemahiran, sibuk ilmu marketing, ilmu teknologi, ilmu multimedia. Kalau ada kerusuh tu kan berduyun-duyun mari. Tapi sebut ngaji tauhid, mengenal Tuhan. Tidak Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Walaupun bukan PKP. Mudah Allah Ta'ala bagi kita celek mata hati dalam bab ni. Pasal dia benda besar. Yang besar tu sikit kalau sebut gini. Kita bila tak ada secara idea keseluruhan untuk faham, kita tak faham besarnya akidah ni. Dari satu sudut kita memang dah bertuhankan Allah. Dengan kita bersyahadah Muhammadun adalah memang Rasulullah. Cuma kita punya level dekat tu lah. Kalau kita tak belajar lagi, tak berguru lagi, kita tak tahu ada perjalanan batin yang bertali arus sentiasa always connected dengan Allah Ta'ala. Hati ni istilahnya tak putus-putus zikir dengan Allah Ta'ala, dengan tanzih dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, tanzih dengan Allah Ta'ala, dan ada yang sampai tahap tajalli pada Allah Ta'ala. Maksudnya hadir sungguh di hati ya. Tak ada apa yang dia buat melainkan dia akan merasa Allah sedang perhati. Perhati pula bukan perhati dengan mata. Pasal Allah bukan perhati dengan mata. Mula tu faham perhati dia yang Allah bersama kita. Bersama pun bukan bersama duduk sebelah, bukan bersama macam mana umum zahir faham bersama. Maksudnya sedar yang tak ada apa yang kita buat ni melainkan Allah yang taufik hidayat kita untuk taat. Dan nak taat tu pun dia yang beri kedekat kat kita. La haula wala quwata illa billah. Ni perjalanan hidup nak kena latih hari-hari. Walaupun apa saja aktiviti, tapi
dengan mentauhidkan ilahi, masa yang sama tak tinggal berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang dia kata, janganlah dia buat mudah-mudah, tak berahi, tak ada kehendak untuk peduli pada ilmu usuluddin. Yang kata dia ialah ilmu usuluddin ni humbi, tu ijaz dia lah, humbi, teras, dia adalah asas, foundation dan asal agama kita yang sebenar. Asal kita agama boleh jadi agamanya kita, agama Islam ni la ilaha illallah. La ilaha illallah tu pun dah tak ramai orang faham maksud. Dari satu sudut terjemah, memang nasyid-nasyid pun ada terjemah dah, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi kalau kita tak belajar dengan perguruan yang betul, kita rasa takat tu dah jadi beriman kamil lah, tunggu mati masuk syurga lah. Sedangkan bukan gitu. Sedangkan bila dia ilmu adalah ilmu usul, nak pergi faham la ilaha illallah, faham tu pun makan masa dah. InsyaAllah banyak umur lepas ni kita baca kitab Umur Ibrahim tu, saya akan sebut dari sudut itu. Saya akan sebut dari sudut macam mana nak bawa la ilaha illallah dengan apa yang dibawa oleh imam ulama kita khasnya mengikut kaedah sifat 20, supaya kita ni betul-betul jadi orang beriman, bukan saja iman di mulut tapi iman di hati. Bukan saja iman di atas kasih pada Allah Ta'ala, tapi juga kasih pada Nabi, dan juga kasih pada segala pewaris-pewaris Nabi. Dan wajib juga atas kita kena mengenal siapa dia pewaris Nabi ni. Pasal tanpa kita faham, perjalanan-perjalanan untuk bawa agama dalam kehidupan ni bukan senang. Itu yang dia kata, janganlah ada buat mudah-mudah dan tak berahi, tak ada selangsung keinginan pada ilmu usuluddin. Yang ilmu usuluddin ni ialah humbi, di asal teras, pokok dan asal dan juga teras agama kita yang sebenar. Itu pun berjaga awal kita lah. Tak ada agama sebenar melainkan Islam. Tak ada lah agama lain melainkan Islam. Bila Islam ni kena ikut apa? Kena ikut agama Nabi-Nabi dan Rasul. Bahkan agama Nabi dan Rasul yang kita dibenarkan untuk ikut hanya Nabi Muhammad SAW. Dia ada peraturan makin detail satu kena pegang dalam akidah tu. Jadi agama sebenar. Baik, jadi nasihat dia kata ngaji tauhid lah. Kalau tak bisa ngaji, duduk dengar walaupun payah. Saya kata payah tu siapa? Pasal dia ada istilah Arab sikit. Itu dia payah. Ada orang zaman ni dia anggap payah ni bila kena berenyah sikit payah. Ini sebab ilmu memang ada banyak benda kena berenyah. Banyak benda kena berenyah. Cuma dalam kaedah kita diajar oleh tutur ulama, bagi minat kita untuk mengaji. Bagi minat tu. Antara sebab minat ni apa? Kesedaran. Keterbukaan hati. Memang dengan kerelaan. Nak datang rela tu je. Tu. Nak dapat sedar tu alah je. Dia mesti asas ilmu dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Jadi jangan tak peduli dengan usuluddin. Allahumma salli wa sallim ala. Lagi kalau dan ke teringat sebut, saya nak sebut sekali lalu lagi, khasnya mengenai nak sebut ilmu usuluddin, kenal Allah, yang nisbah kita ni walaupun dah mengaku beriman dah, tapi kena ada amal iman tu setiap detik dan saat. Apa dia amal iman? Tu panjang umur nanti kita sebut. Asal nak bicara dulu, yang dia nak kata jangan buat tak tahu, tak peduli, tak ada langsung keinginan pada ilmu usuluddin. Di pengalaman saya lah, kalau saya sebut tu sikit sebelum nak semua baca, tak ramai, memang betul dia cakap, tak ramai sungguh orang nak mengaji dah ilmu kita. Tak ada lah, boleh kata tak ada lah. Orang nak mengajar pun hampir-hampir tak ada lah. Mengajar ilmu tauhid macam mana tauhid ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada. Baik. Jadi jagalah sikit tu. Pasal orang ngajar pun tak ada, jagalah. Tunggu je lah kebinasaan. Apa dia? Semua pakai jadi jahil, bodoh, tak reti. Kalau semua orang misalnya tak ada dah reti nak buat, apa Allah maksudnya.
Kalau kata semua orang mati, tak ada orang hafal Quran. Nak cari orang hafal Quran bukan senang. Oh, tu satu tu apa? Ni tak ada dah ahli guru, tak ada ahli ulama. Yang pakar-pakar, yang reti-reti dalam bab masalah agama tu. Dia umbi agama tu. Tambah pula, dia pakar agama, dia nak ajar kita supaya jadi pakar ketik. Oh, hatu pun dah tak apa orang dah. Ya Allah. Baik, jadi kalaulah dimisalnya ialah seumpama benih bagi ahli berkebun. Tauhid ni macam benih. Walaupun tanah terbentang luas, benih tak ada, nganggang lah, tumbuh rumput lah, penuh lalang. Jadi dia umpama benih bagi orang berkebun. Maka di manakah nak jadi pokok dan kebun sekiranya kalau benih-benih itu buruk? Bahkan bukan saja benih tu buruk, benih pun tak ada. Nak tanam apa? Nak tanam zikir, macam mana nak tanam zikir? Boh pergi pasal tanam zikir, tak faham, tanya lain. Macam mana nak tanam zikir? Macam mana nak tanam selawat? Tak tahu. Saya guna bahasa tanam sikit, tak faham, tanya. Saya rasa faham kan? Dengan bahasa lain mudah. Macam mana nak boleh berzikir? Macam mana nak rajin selawat? Tak ada benih ni ya. Tak ada. Nak pergi semayang tak ada keinginan, nak baca Quran tak ada keinginan, nak buat baik tak ada keinginan, nak buka kitab tak ada keinginan, nak datang pondok tak ada keinginan, nak pergi mengaji tak ada keinginan. Tak ada keinginan langsung. Kosong segala-gala dalam hati. Dengan ilmu pun bengap. Lepas tu keinginan pun tak ada. Kalau bengap, ada keinginan, aku kalau boleh nak mengaji lah, online mau jadi lah kan? Aku nak keluar daripada kemelut bodoh ni, Dajjal pun tak bagi, nak upah hari lah. Aku dah buat bodoh lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah apakanlah aku pun bodoh lagi, Quran tak boleh baca. Nak cari orang macam tu pun susah. Apatah lagi nak cari orang betul-betul serius nak jalan tauhid. Macam mana nak jalani kaedah-kaedah ulama' dulu ajar kita macam mana hidup bertauhid. Akidah bertauhid, jasad bersyariat. Yang turut bahasa. Jadi kalau nak main pokok mana kalau benih tak ada? Ataupun benih ni buruk. Dan jika menipu akan kamu oleh puak karut dengan kata benih itu yang baik sekalipun, sama telah pula puak yang menjual benih itu, mereka bangsa asing yang tidak ada kasih sayang kepada kamu, hanya untuk kemajuan dirinya jua. Jagalah. Kita benih buruk, dia kata benih mu elok ni. Jaga. Tu satu. Ataupun kita benih tak ada. Maksud benih ni tak ada langsung ilmu ahli sunnah wal jamaah, tak ada langsung ilmu sifat 20 ni. Untuk dia jual benih. Nak tak kami ajar benih? Kami jual benih, nak? Benih apa? Oh, benih ni bagus. Oh, orang dapat. Oh, inilah benih salaf. Padahal dia benih salah. Saya ngaji untuk guna bahasa benih ni, kata dia, payah nak benih ni. Kalau kita tanam pokok durian lah tumbuh. Tanam pokok manggis lah tumbuh. Tanam pokok duri. Tanam pokok duri. Pasal benih tak betul. Mu nak tanam musangking, tanam duri sebalu. Tanam duri sebalu. Mana nak jadi musangking? Kalau semula sebalu tu banyak jadi sebalu king, boleh lah. Musangking tak jadi. Buat lawak bodoh sikit tu. Pasal benih tak ada. Nak ambil benih ke mana? Ada mana benih ahli sunnah wal jamaah? Itu kalau nisbah saya sebut mengaji ilmu usuluddin ni. Di mana kita cari benih ahli sunnah wal jamaah? Cari. Siapa dia tok guru yang kita belajar ambil benih ahli sunnah wal jamaah? Siapa? Kitab mana yang kita pergi tengok untuk belajar benih ahli sunnah wal jamaah? Mana? Apa ilmu dalam dada yang kita ni ialah ahli sunnah wal jamaah? Mana? Apa amal yang kita ni jadi ahli sunnah wal jamaah? Mana? Jawab. Saya dulu mula-mula nak jadi kena mengaji, kena ayat-ayat macam tu ke? Quran pun tak boleh nak baca, benih keluar otak pun. Ni kata bahasa tu. Walaupun Islam. Ilmu tauhid pun tak erti, Allah pun tak kenal. Tak tahu apa yang dipanggil muhkam, apa yang dipanggil mutasyabihat. Tak boleh faham dia panggil apa usuluddin. Usul dalam agama ni apa furu'uddin. Tak kenal.
La ilaha illallah pun tak reti. Apa sifat wajib pada Allah Ta'ala tu pun tak reti. Tengok ada pula buat benih kata dia. Dia kata benih kita tak elok. Dia kata benih kita rosak. Dia kata benih ni duri semalu. Dia kata ni bukan benih durian ni. Dia kata ni duri semalu. Dia kata ni aku ni benih elok. Aku punya musangking. Tanam tumbuh pokok semalu. Hak kita musangking kita apa ya. Yang musangking apa? Ahli sunnah wal jamaah tu lah. Kita tak pergi mengaji. Tengok Tok Guru pula tua pula. Tu baca kitab selalu pula. Bermula sifat wajib bagi Allah Ta'ala ialah wujud. Dengan slow kita buat letih dengan Tok Guru ni. Dia nak tidur dah dia orang tua. Cara orang tua lah. Kalau ngaji pula lah. Ngaji sebalik sifat 20. Ngaji sifat 20. Aku lama dah duk apa wujud kitab makwa mukhalafah alih lawadih. Nampak je apa, faham belum tahu. Tu yang tanya, kitab mana yang kita pergi ngaji? Mana yang biasa khatam? Mana yang biasa hadam? Tok Guru mana yang kita biasa jumpa? Apa amal yang kita dah bawa untuk amal din ni, untuk amal agama ni? Kalau kata kita ada agama sekarang, tunjuk agama kita di mana sekarang? Agama kita di mana? Jubah, Serban. Yang kita jadi agama Islam ni kat mana? Saja lagi soalan-soalan gitu lah. Ini soalan bayan am ni. Hak mana yang menyebabkan kita jadi Islam tu mana? Hak jadi soleh tu hak mana? Tapi sembahyang pun akidah Wahabi. Amal soleh tu. Sembahyang duk sembah tokong, sembahyang duk pakai salib. Sembahyang duk pakai kain ihram kuning. Atau ahli sunnah wal jamaah macam tu. Mau belajar mana? Tok Guru mana? Tok Guru mana biasa duk asuh kita untuk beramal, amal zikir mana? Untuk bawa la ilaha illallah, untuk bertahlil la ilaha illallah. Siapa Tok Guru yang ajar kita? Talqin kita ajar zikir la ilaha illallah tu. Tu satu. Tu kalau la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah yang sampai para sahabat sebut la ilaha illallah oleh tenang hati. Allah Ta'ala sendiri mensifatkan orang yang beriman ni bila sebut Allah dia boleh gementar hati, dia boleh tenang hati. Dia rasa hebat sangat sebut la ilaha illallah ni. Apa ilmu yang dia ada, apa ilmu yang kita ada. Yang tu yang dia kata jaga elok-elok. Maksud apa? Bab ni hak usul besar sekali. Benih yang buruk ni kalau tak kena gaya kita pergi ambil, tanam kat kita, oh jangan naik tu benih buruk. Benih buruk. Jadi kalau ada orang kata kita ni, dia duk kata dia benih baik padahal dia buruk, sekalipun dia dakwa benih baik tak usah duk pakai. Siapa? Jaga. Dia dakwa benih baik kat mana? Dia kata kami ni salah. Kami ikut Quran Sunnah. Oh nampak, dia dakwa ilam baik. Kami jual ni barang original. Ni pinggan mangkuk Pyrex Akopal. Dia tengok KIG Malaysia. Umumnya pinggan plastik umumnya polystyrene. Kita tak kenal polystyrene. Kita biasa perak duk tengok polystyrene tu, tengok oh inilah pinggan ni lah Akopal tau ringan. Oh jatuh lantai tak pecah. Inilah Akopal. Kita pun Akopal buat balik bini kita kena kata apa beli pinggan apa ni Akopal. Dia kata balik kat lantai tak pecah. Memanglah. Bukan Akopal betul lantai tak pecah tau. Polystyrene nak baling pecah ke mana? Polystyrene. Saja kita buat lawak itu sikit tapi nak tunjuk ni bandingan dah sama. Kita duk sangka pinggan betul, rupanya rapuh sangat. Allah tak arah, Allah ada muka, Allah ada tangan. Kepala tak apa. Okay. Jadi dia menjual benih itu, mereka ni bangsa asing. Tak ada kasih sayang kepada kamu, bukan ada kasih sayang. Dia ajar kita ilmu tauhid, bukan dia nak bagi betul kita dapat tauhid. Bahkan kalau berarti tauhid yang dia mengajar tu, dia kata Allah di arah, Allah di langit tu, dengan ajaran pahaman-pahaman puak-puak yang golongan tu, boleh dia kata dia memang tak nak kebajikan kat kita. Dia ajar semua kita ni tinggal amalan. Tauhid pun rosak, amalan pun tinggal. Baca Quran sebut sadaqallahul azim, salah, bid'ah. Zikir ramai-ramai, bid'ah. Buat tahlil, bid'ah. Wirid lepas sembahyang, bid'ah. Zikir doa ramai-ramai, seorang baca ni, bid'ah. Sembahyang tarawih banyak-banyak 20, bid'ah.
8 ni 8 sunnah. Qabliyah maghrib tak ada, bid'ah. Ni bid'ah. Qabliyah isyak tak ada, kalau buat bid'ah. Semua bid'ah. Zikir Allah bid'ah. Ni semua ulama reka yang mana ada dalam hadis Nabi zikir Allah. Wah, habis semua amalan dia bagi pelingkuk habis. Tahlil apa talqin mayat di kubur bid'ah, habis bid'ah. Dia amal apa? Mana ada amal? Habis. Tak ada apa dah nak aja. Selawat ni syirik. Nak selawat apa? Mau syirik. Dia memang bukan nak kemajuan diri kita dalam agama. Elok pakai jubah serban, kalau boleh dia londeh buang, tinggal pakai seluar jeans, pakai t-shirt, kepiah pun tak pakai. Semayang tak pakai kepiah. Siapa? Sunnah Nabi. Yang penting tutup aurat. Habis kepiah serban jubah, tak ada ciri orang Islam. Habis kan? Jadi macam baru orang putih kan? Boy basah gitu. Nah, mari anak-anak berfikir. Mari anak-anak berfikir pendek. Maksudnya cuba fikir tak. Singkatnya masa untuk dia nak suruh kita fikir ni. Memilih duduk pada yang mana kampung daripada 4 kampung di bawah ni. Apa punya style ni? Dia nak kata apa? Pada nak kan? Pada nak. Dia baca macam pendek. Pada nak. Mari anak-anak berfikir pada nak memilih duduk pada yang mana kampung dari 4 kampung di bawah ni. Kampung apa dia sebut ni? Kampung baru apa? Ni. Pertamanya, 1. Kampung yang penduduknya beragama Islam. Kesemua orang Islam. Dan penjaga pun begitu juga. Pemerintah dia pun agama Islam. COVID-19 ke apa, masjid tak tutup. Makin banyak selawat, makin banyak zikir, makin banyak jaising. Malaysia, mana ada arahan itu? Orang Islam ramai. Pemerintah orang Islam. Tapi duk pelik, tak ada arahan untuk buat kerja-kerja Islam. Dengar saya sebut, sorry ikut kasar sikit bahasa tu. Walaupun negeri Islam tu satu hal dah. Itu. Yang keduanya, jadi kampung tadi tu masyarakat Islam, pemimpin Islam, faham tu pemimpin Islam, masyarakat Islam yang elok lah kalau faham tu kan. Yang kedua, kampung yang penduduknya begitu juga. Maksudnya begitu juga tu apa? Penduduk dia orang Islam, tetapi penjaganya agama asing. Tapi pemimpin dia kafir. Pemimpin dia apa? Ngakomeng. Contohlah, dia pemimpin apa? Cak kau tiao. Pemimpin dia siapa? Wah tak tahu. Saja kita bunyi sikit je lah kan. Maksudnya pemimpin dia kapai. Tak pun nama apa? Ramasami, Kupusami, Tapusami, Tupusami, Tapawai apa semua nama. Tak ada orang Islam tau. Terah hak Islam kita tengok pening, tambah kelah hak kapai. Boleh faham kan? 2, tu kampung kedua tu. Kampung tu, dar tu di kena kampung, kalau faham tu negara lah. Satu, kalau dia faham tu penting ke pemimpin yang adil ni? Pemimpin Islam ni penting ke? Tu yang sepatutnya kena ada hubungan balik antara rakyat, pemimpin, raja. Kena. Kita raja, sultan pegang agama, bagus dah. Dipisahkan dengan rakyat. Raja dipisahkan dengan agama. Bengong habis lah agama, tak kerti agama. Mereka yang belakang ni jauh, alhamdulillah ada minat agama. Pemaisuri pun nak tulis jawi. Alhamdulillah, mujur kita. Dulu pemaisuri payah nak cari pakai tudung, ni pakai tudung labuh lah tu. Masya-Allah. Lepas tu pakai burdah lagi. Masya-Allah.
Agung pun tengok pakai serban pula. Masya Allah. Baca kutubah pula tu. Hafiz pula. Macam mana? Ke bagus. Tapi kalau tengok banyaklah institusi raja ni, dia bagi kemewahan, kaya raya, duit, harta, pangkat sampai Allah. Tak peduli langsung bab-bab agama. Tak peduli langsung bab-bab kebajikan rakyat. Dia pisah gitu. Saja saya syarah lagi sikit tu. Soalan ni simple Tapi kita nak macam mana ni? Ni pada kita orang Islam ni. Kita orang Islam, pemimpin orang Islam. Tapi orang Islam yang rupa macam tu. Pemimpin pula duk sibuk nak kira parti dia menang. Duk dalam Covid ni boboh pergi pasal gitu sampai bubuh darurat sekali, padang dengan muka, melopong. Tak ada peluang nak jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri apa? Menunggu jadi Perdana Menteri selama-lamanya. Ada seorang ke lah? Apa dia ke? Dua. Saja tu saya syarah sikit. Asal yang pertama, rakyat Islam, pemimpin Islam. Yang kedua, rakyat Islam, pemimpin kafir. Suku. Dua. Tiga. Kampung yang kesemuanya penduduk dia agama asing. Semua agama asing, bukan Islam. Islam pun Islam pening. Ada Islam liberal, Islam yang Syiah, yang Wahabi, gila babi. Wahabi tu. Ya apa? Pluralisme, anti hadis. Semua Islam pening-pening semua. Semua agama asing. Tambah pula Kristian. Guys, sering pun 72 pecah. Satu je betul. Yang ikut agak kitab Injil betul-betul tu. Hak 71 lagi macam mana? Hancur habis. Macam-macam nama. Tuhan 3, Tuhan 20, Tuhan 21. Penduduk dia orang kafir, orang asing, bukan Islam, dan menjaga apa begitu juga. Tiga. Dan yang keempatnya, kampung yang kesemua penduduknya agama asing. Penduduk dia semua agama asing. Tetapi yang menjaganya beragama Islam. Pula ada ke macam tu? Zaman dulu ada. Mesir mula-mula ditawan oleh Sayyidina Umar yang dipimpin oleh Amru Al-As. Ya. Masa tu pahaman anamisma, percaya pada semangat sungai Nil lah apa sebagainya. Dapat Sayyidina zaman Sayyidina Umar takluk Mesir. Amru al-As dilantik sebagai gubernur Mesir. Rakyat boleh kata semua orang kafir. Orang Islam yang ada ni, orang Islam yang asal yang ikut Amru bin al-As. Tapi bila Mesir telah dapat ditawan, dapat di bawah jajahan Islam, macam mana? Orang Islam perintah. Sampai sekarang tengok Universiti Azhar yang tinggal Mesir, antara universiti yang tertua untuk pengajian Islam yang sekarang masih ada, apa dia? Mesir. Asal dia apa? Semua negeri orang kafir, orang Islam perintah. Orang Islam yang betul-betul perintah Islam macam mana? Asal kafir. Sekarang ni dia jadi tempat untuk pertahankan agama Islam. Kita dulu macam mana? Melaka, Islam dulu. Apa? Aceh, Batani. Ni kita sini ikut Lenggong tak sampai kot. Tapi kalau belah hulu, belah utara ni, semua tu bawah jajahan Islam Batani dulu. Nama tempat pun Tun Sa'ban. Tun Sa'ban siapa tu? Bukan Tun Sa'ban. Tun Sa'ban nama saya dah. Panjang tu. Pergi tengok Google ada kot Tun Sa'ban apa. Nak cerita sejarah lagi panjang sangat kan. Tapi nak kata dulu bawah pemerintahan Islam kan. Habis-habis habis siap ambil. Panjang cerita tu. Kalau nak cerita tu, nak pergi tengok cerita tu, tengok Ustaz Auni. Saya pun bukan rajin tengok dah kan. Tak ada nak tengok pun. Nak cerita kalau orang Islam perintah, Masya Allah, best. Asalnya kafir, habis semua makmur, habis negara semua ikut agama Islam. Tengok kata dia ada 4 jenis negeri ni. Kemudian sekiranya kalau anak-anak berkata, ni ada 4 negeri ni, mau nak pilih yang mana? Tuan-tuan pilih yang mana? Pilih nombor 3. Nak duduk negeri tu. Rakyat kafir, pemimpin kafir. Molek lah. Tu kafir yang kita sebut. Nak pergi duduk negeri mana? Negeri rakyat Wahabi, Raja Wahabi nak pergi duduk. Pergi negeri Pasir Pendengung. Tapi Pasir Pendengung tak semua rakyat Wahabi. Siapa ada Pasir Pendengung tu pergi naik tikar terbang Zamzam Al-Kazam tu. Jumpa lah.
Kita guni bahasa itu sikit. Sekiranya kalau anak-anak berkata kami suka milih akan yang pertama seboleh-bolehnya, semua orang Islam, pemimpin pun cara Islam, jaga sungguh agama Islam. Oh, satu negeri molek sekali lah. Tu yang tu kalau saya syarah lagi, syarah macam tadi lah lebih kurang kan. Kita memang majoriti kita orang Islam lagi, ada lah orang kafir. Pemerintah pun orang Islam lagi, tapi hak pemerintah yang ada ni, tolak sultan lah, yang tu memang dipegang kuasa raja agama apa tu satu hal dah. Tapi hak politik-politik ni Allah pening tengok. Sak tukar kala, sak biru pekat untuk biru cair. Tu jadi oren pula. Tu jadi hijau lah. Oh, jadi lompat katak, lompat. Boleh nyanyi tak? Lompat si katak, lompat. Jadi bunyi tu. Lompatlah tinggi-tinggi. Siapa lompat cepat dapat pangkat tinggi, jadi menteri. Jadi kita tukar ni sampai sejarah, sampai sultan kita, Sultan Perak ni, sampai kita apa dalam tempoh 4 tahun ni sejarah ni, kata dia dalam Piala 14 nak masuk 15 ni, kata apa 3 kali dah lantik kerajaan baru. Apa dia kata gitu? Apa masalah ni? Sampai Perak ni, negeri peta ni jadi macam ni. Dia pun sebagai sultan perlembagaan macam ni kan, raja perlembagaan macam ni, dia boleh cakap itu je lah. Dia boleh buat apa kan? Ahli-ahli politik menang politik macam ni, orang ni lompat sini, lompat sini, dia boleh buat apa kan? Dah macam ni jatuh macam ni, undang-undang pula prosedur menyebelahi mereka, kena lantik menteri baru kan? Ada apa? Sepatutnya kita nak ayat Islam, pemimpin Islam yang betul-betul tegak Islam. Macam mana Islam Madinah Rasulullah dulu. Kalau Islam Madinah lah ni, Mekah lah ni, pening. Tak faham pening, tanya lain. Buat tempat joget ada, tempat disco dah. Allah, tempat tu cantik ada. Allah, geli kembang tengkok dengan. Ni bunyi pula buat tokong pula satu. Allah, Mekah tu. Lambang pun lambang mata sebiji. Allah, kan risau kita tahu tengok. Kalau tak kuasa pilih, kata sebaiknya macam itulah, biar rakyat Islam pemimpin Islam. Kalau tak kuasa pilih yang pertama itu, maka yang kedua pun tak mengapalah. Tak mana rakyat semua Islam tapi pemimpin dia kafir. Macam Siam pergi bertani tu, rakyat orang Islam ramai. Tani ialah saya duduk sepadan betong. Nama dia betong. Orang Islam ramai, kapeh hulu tu orang Islam semua. Mana ada siang langsung. Hidup perkampungan, hidup kampung tu rumah macam rumah kampung kita dulu, sebiji. Allah. Walaupun pemerintah dia Siam, tapi boleh jaga agama, dakwah hidup. Madrasah ada, Mahatafih ada, pondok ada. Saya kenal, biasa masuk itu kan, kenalan ramai. Kalau dulu, zaman dulu memang mudah masuk, betul angkat tangan itu kan. Lah ni susah lah sikit, tambah lah ni tak boleh masuk langsung zaman dah ni. Setidaknya kita semua Islam, walaupun pemimpin kafir, tapi kita boleh hidup cara Islam. Kalau dia bagi arahan pun dia tak boleh buat apa-apa, pasal kita nak hidup cara Islam, dia tak boleh ubah kita. Pasal apa? Pasal kita punya komuniti Islam ni kuat. Kalau yang Islam tadi itu, yang dia nak cerita tu, yang masyarakat Islam, pemimpin Islam kuat, dua-dua kuat, Islam rakyat kuat, pemimpin pun kuat Islam, itu paling baik lah. Maka yang kedua pun tak mengapalah, kerana tujuan yang besar sekali bagi yang duduk atas dunia menanti mati itu ialah nak beramal ibadat dengan hukum-hukum Islam. Jadi semua orang Islam, pemimpin kafir lah, tak dia lah dia nak kafir, tapi kita boleh ikut Islam, kita boleh hidup cara Islam. Orang kafir ni tak boleh pengaruh kita, pahaman kafir dia tu sikit pun, pasal kita semua orang Islam. Dengar ayat dia nak cukup contoh kampung tu, semua orang Islam. Ikut dengan hukum Islam, dengan
latah jua. Apa tu? Betul apa? Latah apa? Yakni sementara berikhtiar. Dengan hukum Islam dengan latah jua. Latah ni maksudnya selagi boleh kot kan. Latah itu latah jua. Dengan latah jua. Maka dengan yang kedua itu seperti sekarang ini memang Tok Guru ni duduk tani Sekarang ni dia Islam, duduk belah tani belah ialah pemimpin kafir. Dia pasal dia orang petani. Seperti mana sekarang ini hasil dan boleh dah. Sementara itar atau cari jalan. Ikhtiar tu tak? Sementara boleh ikhtiar ataupun cari jalan bagi boleh masuk duduk dalam kampung yang pertama tu. Sementara nak bagi boleh duduk, pemimpin pun tukar jadi Islam kata. Duduk pilah kita semua Islam, pemimpin ni kafir macam Siam. Demo walaupun pemerintah Siam tapi rakyat Siam tak ikut Siam. Rakyat Islam di petani tu yang ikut-ikutlah, yang jadi Siam macam Siam pun ada kan? Yang tak semayang pun ada. Tapi orang yang faham, dengar saya sebut, orang Islam ni bila dia duduk negeri kafir, dia jaga agama lagi kuat daripada orang Islam duduk negeri Islam macam Malaysia. Dengar elok saya sebut. Saya gilah pada petani satu, saya tahu komuniti Islam ni kuat, pegangan dia kuat. Pasal apa? Dia duduk ni kafir, dia akan cari semua orang Islam pakat. Kalau boleh macam mana nak bagi dia punya apa? Menteri besar, menteri apa yang berhormat. Wah, lama tak sebut, nak lupa dah. Istilah dia panggil apa? Cawat atau apa? Dia punya tu lah kan, parlimen dengan Dewan Undangan Negeri dah. Lama tak sebut, lupa lah. Kalau boleh, siapa jadi wakil rakyat dia pun, dia akan bagi orang Islam jadi wakil rakyat, cakap dalam parlimen Siam untuk jadi orang Islam ni ada suara dalam parlimen Siam. Sampai macam tu. Sampai siapa yang jadi wakil daripada orang Islam bertani ialah ni, dia ada beberapa daerah yang memang orang Islam ramai. Memang kalau pilihan raya menang, sampai orang kafir hak Siam tu terpegun dengan orang Islam kita bercakap dalam parlimen ni. Duk cerita Islam, dasar-dasar Islam. Dulu TV Siam ni lucah gila punya. Dengar saya sebut ni. Bila menteri Siam bercakap ni, cerita norma-norma kehidupan batas-batas manusia ni sepatutnya. Sampai Siam pun siapa dia walaupun kaki betina, kalau orang tahu dia kaki betina, tamah masuk dalam TV dia jadi malu besar. Pasal menteri Islam bersuara dalam parlimen. Itu antara kesan-kesan orang Islam dalam parlimen Siam. Sampai TV Siam ni mana ada iklan lucah. Bagus daripada iklan Malaysia lagi. Malaysia pun ada mandi pakai baju dalam. Duduk pakai 7 bilik air mandi buh sabung. Padahal Islam gemilang cemerlang terbelang tu zaman tu lah dulu kan. Nah, ni dia bunyi cara lain lah. Pepatah pun tak apa nak bunyi tak ada nak reka pepatah baru 2-3 hari. Baru rebung, baru jadi pucuk rebung. Apa nak sebut ni? Nak sebut siang tu dia kata terang nak boleh ada pemimpin Islam, pula tu kerja dakwah ni kuat tu. Kalau malam markah tu pergi, Masya Allah. Malam markah ya 10,000 biasa lah. Markah yang lah besar tu, ada masjid besar lagi. Tu penuh tu, atas bawah kiri kanan. Jadi macam market besar sungguh lah pergi. Usaha dakwah ni keluar kalau buat jor tu, Masya Allah, 400 jemaah, 4,000 jemaah keluar dakwah bukan saja untuk orang Islam, habis semua siang-siang kampung Siam semua pergi dakwah. Yang orang Siam pun masuk Islam apa ramai. Maksudnya sebar sungguh agama Islam ni, sebar sungguh. Kalau sampai orang apa, saya duk biasa pergi keluar, saya pergi mengaji, kadang ada buat istimak apa sana zaman dululah. Dia punya apa yang berhormat dia datang majlis buat dakwah ni, yang berhormat dia datang bercakap. Dia rakyat dia ada yang boleh cakap Melayu, ada cakap Siam macam tu lah. Tapi dia punya menteri Siam ni cakap
Cakap Siam lah. Oh perang. Saya tak apa pandai cakap Siam. Suari kap tu boleh lah. Kami tu perang. Tiru bunyi tu boleh lah. Dia punya bunyi gitu. Betul tak betul dengar saya cakap. Aku perang. Dia jenis nganga banyak mulut. Kau perang. Kau perang. Perang. Dia punya macam tu kan. Apa benda saya cakap saya tak tahu. Tapi dia punya bunyi tu macam tu kan. Sekali kawan tu terjemah lah. Ujung tu cakap kata dia kagum tengok orang ramai ni selipar pun tak hilang. Saya dah boleh kumpul ramai-ramai ni tak bergaduh kelahi. Kata dia tok ca kami pun kelahi. Saya dah tu dia kata mudah-mudahan kata dia orang buat dakwah ni semua jadi baik, boleh bangunkan masyarakat kita ni dalam negara Siam ni boleh jadi maju lagi. Betul orang tu terjemah dia kata lah macam mana menteri kata. Belakang tu dia sambung sikit dan kita doa supaya menteri ni pun dia masuk Islam katik jadi macam kita ni. Amin. Pasal apa? Duduk dalam negeri Siam, terah nak tunggu pemimpin dapat negeri Islam ni. Pakai dululah janji kita Islam walaupun pemimpin duk kafir lagi. Tu tani. Saya biasa duduk situ. Saya tahu. Duduk saya pun tak lama lah. Tapi saya duduk suasana tu jaga tengok. Masya-Allah. Seronok duduk sana. Main Malaysia ke? Hudud tak boleh, ni tak boleh, kelahi kan, ni nak menang, ni jadi menteri, kelahi nak buat orang kang, ni buat parik, ni musuh, pagi peningnya, ada orang Islam tu, ada bagus dengan Siam ni, masyarakat Siam tu bukan dia punya Siam tu, orang Islam tu. Jadi sementara nak boleh duduk ni kata dia nak tunggu pemimpin Islam. Dah boleh ikhtiar cari jalan, boleh masuk duduk dalam kampung yang pertama tu. Kampung kedua pun jadilah. Maka apa tu? Ayahanda pun jawab, adalah kenampakan dan pilihan anak-anak bapa telah bersetuju, tetapi di sini bapa sangat-sangat muskil. Okey. Jadi dia kata ayahanda pun jawab. Jadi kalau mau pilih hak satu nombor dua tu okeylah. Kata ayahanda setujulah. Pasal kan dia kata dia nisbahkan hak lain anak-anak. Jadi dia ayahanda dia pak lah. Tapi di sisi bapa ni kata kalau dia sebagai bapa sangat-sangat muskil bersabit dengan beberapa banyak penduduk kita sekarang ni yang mengajak dan pimpin anak-anak dan sahabat-sahabat dan lainnya kepada berhadap memilih akan kampung yang ketiga. Bengap sungguh. Rakyat pun kalau boleh bagi jadi orang kafir penuh, habis semua masuk Cina apa. Cina masuk tak keluar. India masuk tak keluar. India kafir lah tu. Untuk pemimpin hak Islam pergi kawan dengan DAP. Bengong tu. 2 minggu nak kata apa lagi. Dah hello dah orang Islam ramai. Untuk ikat pun tak boleh beranak lah. Beranak pun 1, 2 makan perancang. Habis. Hak Cina bagian bagi anak ramai. Tak kata apa pun. Masuk pula jadi rakyat Malaysia. Bagi IC free. Tu hak kena rasuah tu. Kalau boleh nak bagi macam nak bagi negeri kafir. Tanah pun jual orang kafir habis. Ambil tanah ni jual kat kafir je, orang kafir bagi Cina. Kasar sebut Cina. Bagi habis kat orang kafir. Orang kita apa? Nak dapat serangkang kerak apa payah. Nak beli agama yang ada duit. Yang dapat peri ni, kerja hutan tukar besi apa ni. Waktu dapat tanah peri bubuh ni jual habis kat orang kafir. Tengok dia buat perumahan besar-besar. Kilang. Pekan besar semua dia mau. Kita nak sebut kita ni Pulau Pinang habis dah. Singapura lama dah. Pulau Pinang mana? Dah negeri cung ciao. Cak ko tiao. Pulau Pinang tu. Kipoh tu. Dah negeri jadi. Pekan tu dah jadi negeri tu lah. Dah negeri wah tak tahu. Boleh kita semua pekan dah jadi tempat-tempat wah tak tahu. Cak ko tiao. Tak payah pergi satu Malaysia. Kita pergi kampung pun pergi apa? Saya pergi orang Ganjar, pergi beruas. Beruas pun, pekan dalam beruas tu. Cakok tiao. Wah cincau. Kedai gunting rambut pun ayapan.
Ada lah sikit, ayah pan bunyi sebelah, ayah ping, sikit lah tu, okey. Dalam 1000 seorang. Saya tu pening pula tu, ayah ping tu. Tak faham sudah. Nak gaduh pilih kampung yang ketiga. Rakyat pun kalau boleh jadi kafir. Itu yang Wahabi pun duk biar Wahabi banyak-banyak, Syiah banyak-banyak. Apa jadi ni? Nak pelingkuk apa ni? Pemimpin pun nak jadi lingkuk, rakyat pun lingkuk habis. Dia kata apa? Ajib, apa dia? Pelik sungguh lah. Kalau nombor 4 tu, nombor 4 tu bagus ya. Pasal kita seorang je orang Islam, jadi pemimpin, rakyat semua kafir, kita takbir bagi jadi Islam. Oh, tu molek. Tu. Tapi siapa boleh buat? Dalam dunia ni mana ada tempat macam tu. Yang pelik ni nak nombor 3 ni. Allah. Itu yang dia doa belakang ni, Allahumma waffiqna lidinika wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Di atas dia pergi bilik tu, dia suruh kita fikir sikit. Jadi dia suruh fikir tu siapa? Itu negeri yang disebut kafir tu lah. Dia nak bagi misal apa ni? Jagalah kita ni orang Islam, dah pemimpin pun Islam ni, kita sebut kita Malaysia. Jadi dia ada petani. Tapi jaga ni apa? Orang Islam tengok, bila arus perdana pengajian Islam disisihkan. Jadi subjek elektif. Berapa ramai lepasan sekolah menengah tahap SPM yang tak boleh baca Quran. Yang buta Quran, yang buta Jawi lama dah. Buta Quran. Yang tak kerti kalimah syahadah sembahyang pun tak pandai. Tak kerti dah mana rukun syarat apa tak ada kerti dah. Yang nak menikah ni tambah PKP ni memang tak ada kursus apa. Ucap kalimah syahadah apa pun tak kerti. Janji buat saksi, buat begini pengantin, bawa wali, pak nikah gitu ya. Tak boleh nak kursus-kursus dah. Kursus pun sehari setengah. Nak jaga catering, tukang berceramah. Kasar sikit. Patutnya kursus sehari setengah nak menikah, boleh ajar apa? Nak ajar mandi wajib pun tak pandai. Yang diajar pula apa? Ajar bagi suntikan vaksin, ajar anak-anak esok perancang keluarga, ajar sembahyang fardu. Cakap tu Itu ajar kesihatan, ajar semua satu slot. Kesihatan satu slot, keluarga satu slot, motivasi satu slot, agama satu slot, makan, sengih menikah. Apa tu? Sepatutnya macam mana? Yang sekolah kebangsaan ni macam mana? Oh, rendah 6 tahun, ni menengah 5 tahun, 11 tahun. Oh, habis itu ya. Habis SPM mengong, Quran pun tak kerti baca. Tak ada seorang pun orang yang sebab sekolah kebangsaan dia pandai baca Quran, tak ada. Saya biasa tanya lah. Bukan tanya budak-budak, bukan silap, bukan tanya orang tua, budak-budak saja. Pergi masuk sekolah, pergi sarjana, tempat-tempat saya pergi tu, tempat memang budak-budak cerdik. Saya kata cuba angkat tangan, siapa dia yang pandai baca Quran ni, hampa boleh masuk Izzuddin, boleh masuk Takyah, masuk sarjana ni, sekolah-sekolah yang masyhur Perak ni. Dia pandai baca Quran sebab masuk sekolah kebangsaan. Angkat tangan. Orang tak angkat. Betul tak saya kata kalau pandai baca Quran ni sebab di rumah? Betul. Budak-budak tu lepas layan. Dia tak sangat bodoh tu. Nah. Cuba angkat seorang yang memang dia pandai duduk sekolah kebangsaan daripada darjah 1 sampai darjah 6, dia pandai baca Quran daripada kelas 1 sampai kelas 6 boleh baca Quran. Tahu semua hukum tajwid dengan sebab masuk sekolah kebangsaan. Cuba angkat tangan. Saya bagi RM10. Allah. Ada seorang pun. Jadi maksudnya pendidikan kebangsaan gagal melahirkan orang boleh baca Quran. Sabit mak bapak hantar pergi mengaji kat rumah-rumah. Betul ya? Hang pandai kat sekolah kebangsaan dulu. Pandai baca Quran sekolah kebangsaan. Kau tak pandai baca Quran lagi? Tak pandai baca Quran lagi? Pandai. Sabit sekolah kebangsaan kau mana? Kat rumah? Pandai baca Quran? Tambi. Tambi. Tak jago nak tambi. Sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan tu hang pandai baca Quran macam tu. Oh, tak. Tak ya. Siapa? Enggak kan? Tak ya. Hang baca Quran mana kat rumah enggak pandai ya? Kalau sabit lagi, yang mana tak kat rumah mak bapak tak ambil penting baca Quran, habis. Ingat. Memang bingung. Yang tu yang kita Islam, pemerintah Islam
kita punya kebolehan yang ada dalam negara kita untuk takbir cara Islam tu telah diabaikan, telah diperbodohkan, telah disisiakan. Malang semua lah. Patutnya tu aset tu. Sepatutnya anak-anak kafir ni, sekolah Cina ni, tak ada seorang pun pergi sekolah Cina. Semua sekolah kebangsaan. Dan Cina masuk sekolah kebangsaan, bila dia balik tak ada sekop, tak ada seorang pun jadi kafir. Semua jadi Islam. Ni terbalik. Orang Islam masuk sekolah kebangsaan, seorang tak boleh baca Quran. Cina bagi sekolah Cina. Tamil bagi sekolah Tamil. Yang Melayu masuk sekolah Melayu, tapi seorang tak boleh baca Quran dengan sebab pergi sekolah Melayu. Ni bayang lah. Apa jadi dah ni? Tu dia doa sikit lah. Kita pun kena doa sama. Lepas tu, ulama-ulama kita yang salah tu yang masih mempertahankan sistem kebangsaan, sistem pondok tu. Pondok lah. Yang ada tahan sikit pun kafah. Dulu mana ada, zaman saya tak ada kafah-kafah. Mana ada kafah. Belakang ni. Tu pun, kalau zaman ni saya kafah, saya kata apa? Pelajaran yang disusun bagus. Tapi otak budak tu tak cukup. Sepatutnya pelajaran sekolah kafah tu dia kena buat pergi sekolah menengah. Kalau saya kata gitu. Sekolah kafah tu. Patutnya sekolah menengah aja tu. Tengok jam pukul berapa hak ni. Ui, susah. Budak-budak tu Quran tak apa nak pandai. Nak baca ba. Yang mana mak bapak memang perhatian baca Quran apa memang tak ada heran lah. Kecil-kecil budak hafal Quran lah. Buru. Saya anak-anak saya akan masuk sekolah kebangsaan semua jadi wakil sekolah. Ngafal Quran. Juzuk Ammah pun. Daripada kecil tu dengar kak dia baca, mak dia baca, bapak dia baca. Juzuk Ammah ni tak payah hafal pun dia hafal lah. Kadang-kadang nak masuk pertandingan pun, nak masuk pertandingan Juzuk Ammah tu dia. Pasal bila hafal? Dia dengar. Boleh baca? Try tak? Ammah itu selalu boleh baca apa ya? Kita tak pernah tengok ngafal pun, tak payah suruh pun. Tapi apa dah? Jangan nak dengar kakak baca dulu lagi. Sabit dengar kakak dia baca lah. Apa dah dalam rumah? Apa nak sebut ni? Ni bala kat kita ni. Allah. Kat kita sedih sikit tu lah. Negeri Islam dah, pemimpin Islam dah, tapi kita mencuaikan peluang Islam yang ada. Tambah kalau tengok peruntukan undang-undang ni, tambah dalam peringkat parlimen ni. Kalau ikut kita parlimen, ahli parlimen tu satu hal kan. Dia sepatutnya parlimen ni dia tak kuasa agung, dia boleh melantik wakil agama berapa orang. Saya tak ingat semua ada berapa jumlah dia. Dia boleh lantik ahli akademik berapa orang, ahli perundangan berapa orang, ahli ekonomi berapa orang. Macam mana dia lantik menteri agama tu jadi menteri agama tu? Dia bukan ahli parlimen. Tapi boleh nanti jadi menteri. Siapa? Pasal memang boleh. Kuasa parlimen ada hak tu. Perdana Menteri dengan musyawarah agung dia boleh buat keputusan nak lantik orang-orang tertentu macam ni untuk membangunkan kerajaan, untuk mantapkan perjalanan. Pasal yang lantik jadi menteri-menteri ni kebanyakan bukan semua orang ada profesional. Lantik ni ketua doktor untuk kesihatan, yang ni untuk apa, untuk pertanian, ni apa, yang ni orang-orang berjaya ni, orang yang handal-handal, yang pakar-pakar ni, tapi tak pertandingan jadi, tak bertanding jadi member of parliament. Yang ni panggil sepatutnya jadi untuk jadi alul hilli wa aqdi, untuk mentadbir Malaysia ni. Tambah yang tok guru, yang agama, ulama-ulama ni, mana riba tak riba, nak hapuskan riba ni macam mana, sistem kewangan Islam macam mana. Bukan takat bank yang ada hak riba kedepek sikit islami bukan macam tu. Habis-habis tengok daging 1,500 tan masuk Malaysia. Tu masa tangkap boleh masuk daging kangaroo. Malaysia bukan peternak lembu, peternak babi paling besar. Ekspor satu Asia Tenggara, kita pembekal. Tapi pemerintah Islam, rakyat Islam pembekal babi. Siam beli babi Malaysia dah. Malaysia beli lembu Thailand. Tak dengar saya sebut. Saya duduk sepadan, saya tahu. Malaysia, Thailand beli babi Malaysia. Babi hutan ada, babi merah pun ada. Lalu ke dahulu, saya tahu lah. Kau orang custom orang ramai. Lalu ke dahulu. Babi, Siam beli babi Malaysia. Malaysia beli lembu Thailand. Kelakar. Lawak besar tu. Itulah. Ini keadaan kita. Fikirlah sikit. Gunakanlah kepala otak kita.
Macam mana nak selesai? Ni isu agama suku, tu isu kepimpinan suku. Jadi kena bangun balik agama. Nak bangun balik agama tak ada jalan Allah lain dah. Hak demo tak nak tu satu hal. Kita tetap kena bangun. Kena bina komuniti kita. Tu yang buat pondok, buat madrasah, apa-apa mana yang boleh. Tu pun dah tak ada orang lah nak boleh nak bangun nak buat madrasah. Zaman lah ni pula ramai yang pakat nak wakaf tanah buat madrasah. Apa dia? Tok guru tak ada. Ustaz tak ada. Kalau tahfiz pun ngapal Quran je, tapi dia nak ajar agama dia tak tahu nak ajar apa. Dia boleh ngapal Quran, tapi dia nak ajar apa? Nak didik pergi mana? Nak bawa pergi mana? Dia tak tahu nak bawa pergi mana. Boleh ngapal Quran je. Zahdi dah tu. Ya Allah. Allah marhamna jami'an. Doa dia ujung ni kata dia, Allahumma waffiqna li dinika wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, taufikkan kami li dinika untuk agama kamu. Bagi kita dapat betul-betul untuk agama Islam. Agama Islam ni maksudnya Allah Rabbi. Allah maksud. Allah adalah cita-cita hidup kita. Allahu ghayatuna. Allah ni mentelamat hidup kita. La ilaha illallah. Kafa billahi syahida. Kafa billahi hasiba. Cukup Allah Ta'ala dia pandang kita, dia tengok kita. Kalau ada masalah pun, Allah maghfirni ma syi'ta. Ya Allah, peliharalah apa yang kamu kehendaki. Ya Allah, peliharalah kami. Ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bukan doa dah tersesak pun minta doa. Bukan gitu. Memang 24 jam duk minta doa minta Allah Ta'ala. Taufikkan kami untuk agamamu, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolongkan kami kalahkan 'alal qaumil kafirin. Ala tu lil ghalabah, menangkan atas orang kafir. Tolong kami menangkan, kalahkan orang kafir. Sama ada kafir tu memang kafir hakiki ataupun memang dia punya itikad ni jadi kafir yang terhalang daripada melihat Allah Ta'ala, memandang agama Islam ni agama terbaik. Orang yang kufur menjadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita untuk menangkan kata pokok yang kufur menjadi. Wassallallahu wasallam ala sayyidina. Mudah-mudahan dengan tadi Allah Ta'ala memberikan selawat dan memberikan kesejahteraan ala sayyidina, kata Nabi kita, penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan mudah-mudahan berikan juga selawat salam atas keluarga dia, keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat macam mana kita bicara awal kita akidah Islam ni, Allah, Rasul, antara orang yang mulia dalam agama kita, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua para sahabat. Tak suka sahabat, Syiah, jaga Syiah. Tak suka keluarga Nabi, Wahabi. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Pujian tu hanya selayaknya untuk Allah, ya Allah, yang takbir sekalian alam. Kita ni adalah hasil daripada takbiran Allah SWT. Puji untuk dia. Tu pun kena mengaji suku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita makin lubang untuk mengaji. Alhamdulillah dapat kita ujung macam kita ni. Dia kata selesai himpun risalah ni petang hari Khamis 18 Zulqa'dah Hijrah 1409 Hijriah. Ini 11 tahun lah tak ni. Ha? Oh 1409. Oh ingat ke 2009, sorry. Ingat 2009, sorry. Awak tengok nombor lain ni. 1409 ingat 2009. Astagfirullah. Atau 4 ni, atau 42. Hijriah pun tak kena, atau 444 dah. Kau dah tinggal zaman lah kita ni, masa Covid lupa dah tahun. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat besar dari kitab ni. Kita ada Fatihah sama sekali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umum muslimat khas pengarang kitab ni, Tuku Ayah Deh, dan syukur kita pada Allah Ta'ala dapat habis yang kitab ni semua dengan limpah kurnia dia. Mudahan dengan apa yang kita baca ni dapat faham, dapat ingat, dapat jadi protection daripada duk ikut fahaman-fahaman tak betul, dan kita boleh faham apa dia fahaman ahli sunnah wal jamaah, bab ketuhanan, bab tawassul, bab apa tabarruk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kesan orang soleh. Apa yang sepatutnya dalam agama ni kita faham betul tepat, jauhkan daripada fahaman-fahaman yang salah, tambah benda-benda yang menyebabkan menyeleweng daripada tunjuk ajar ulama-ulama dulu. Kita berpegang elok-elok dengan siapa dia, mazhab yang dipanggil mazhab mu'tabar, ulama mujtahidin, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali.
supaya kita punya perjalanan ni betul ikut orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang betul-betul dapat hidayat daripada Allah Ta'ala, dan kita benar-benar berpegang dengan mereka. Dan Nabi pun pesan addu alaiha bin nawajih, berpegang dengan gigi geraham tu, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimin wal muslimat, khususan ruh Syekh Musannif wa ala hadhihi niyati syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وافتح لنا أبواب المعارفة كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأزكيائك وأحبائك وأخلائك بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.